Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kesayangan-kesayangan kami di luar sana. Anda terus setia bersama dengan kami, Ghazali Zawawi. Saya Nurul Ismail. Dan saya Marcella Sigai. Hanya dalam Borak Tesipeng. Walaupun secara maya, tapi macam biasa kami bertiga tetap bersemangat nak bawakan kepada anda semua konten-konten menarik yang boleh anda ambil sebagai inspirasi. Jadi kita nak tanya inilah, tak apalah Mazela dululah. Okay, apa yang Mazela nak borak hari ni? Okey, guys. Nurul dan para penonton. Sebab hari ni saya nak kongsikan tentang satu filem Iban tapi versi moden, iaitu filem Bungai Ngerembai. Nurul, guys, pernah dengar tak tentang Bungai Ngerembai? Pernah. Iban pertama di Malaysia, kan? Betul, tapi dia filem Iban pertama di Malaysia versi moden. Dia mengenengahkan bakat anak-anak muda di Sarawak. Even pengarah pun daripada Sarawak. Pengarah tersebut, nak tahu siapa? Stay tune. Sebab pengarah tersebut, dia bukan kaleng-kaleng tau. Dia pun pernah bekerjasama dan terlibat dengan pengarah dekat luar negara juga. And then, kabarnya sepatutnya filem Bunga Ngerembai ni ditayangkan pada Gawai Dayak ni tadi. Tapi disebabkan COVID, tayangannya ditunda. Dan kabarnya juga, filem Bunga Ngerembai ni juga akan ditayang di China. Wow, menarik sekali. So, nak tahu siapa pengarah tersebut? Guys, Nurul, para penonton, stay tune. Alright. Gas borak pasal apa, Gas? Kalau topik Nurul mengenai bot di Kapit, kalau Gas pula mengenai seorang Insta famous. Seorang Insta famous yang dia kira sangat berbakat, suara dia sangat merdu, bahasa dari Sarawak kita tahu. Betul. Nama dia start dengan huruf A. Artinya? Atalia. Wah, betul lah guys kan. Dapat menemubuat buat Insta famous. Tapi sebelum tu, Guys, jangan lebih-lebih tapi Gas sebelum tu, tadi Gas puji baju Nurul sangat, warnanya sangat ceria, sangat apa. Gas pun ceria juga hari ni. Sebab baju Gas sama dengan warna background. Sama kan? Baju kan memang best. Baju Nurul pun ceria. Baju seorang tu macam dia tak nak show lah baju dia macam mana. Kedekut lah. Dia cantik sentiasa. Gas ada mata kan? Gas tengok lah. Dia memang cantik sepanjang masa. Pakai baju apa pun cantik. Okey. Dah berbalik lagi kepada topik Gas tadi. Seorang Insta famous. Seorang yang sangat berbakat dalam bidang nyanyian juga. Tapi antara perincian yang kita nak kongsikan bersama dengan beliau adalah kalau jadi Insta famous ni susah sebab kadang-kadang mendapat kecaman, cyberbullying dan sebagainya. Jadi macam mana beliau mengatasi masalah itu. And then beliau juga merupakan seorang bakal pelajar SPM tapi disebabkan oleh yelah COVID ni kan, jadi kita nak tanya juga sedikit mengenai cabaran ambil SPM masa COVID ni. Kalau nak tahu mengenai sebarang topik yang kami nak borak dalam Borak Tesipeng kali ni, terus stay tune bersama saya, Mazela dan Nurul hanya dalam Borak Tesipeng. Sekejap kita kembali berehat. Selepas ini kita jumpa lagi. Hello semua, bersama dengan Zel dalam Borak Tesipeng. Okey, bukan senang kita nak melihat filem Iban versi moden dihasilkan di Sarawak yang mengetengahkan bakat-bakat anak tempatan khususnya di negeri Sarawak. Jadi bersama dengan Zel dalam segmen Borak Tesipeng hari ini iaitu Datuk Robin Lai. Datuk Robin Lai ini merupakan pengarah filem Bunga Ngerembai. Hello Datuk. Apa khabar? Sihat. Datuk apa khabar? Sihat, thank you. Very much sihat and nampak ceria. Oh ya, sebab you interview
Okey Datuk, kita nak tanyalah, boleh tak Datuk kongsikan dengan para penonton terutamanya kepada masyarakat di luar sana yang mungkin kurang tahu tentang penghasilan filem Iban Bungai Ngerembai, khususnya kepada orang di Semenanjung. Penghasilan dia tentang mana? Ya, bolehlah cerita sedikitlah filem Bunga Ngerembai ni tentang apa? Oh, filem Iban Bunga Ngerembai ni adalah sebuah filem Iban yang pertama sekali. Ia merupakan sebuah filem yang 100% dalam bahasa Iban dan pelakon semua Iban. Dan I see. keseluruhan adalah syuting di Sarawak. I see. Okey Datuk. Kita dah tahulah sebab Bunga Ngerembai ni seperti yang diketahui mengenengahkan konsep fast action comedy. Betul? Dia ada unsur komedi. Kenapa? Kenapa pilih konsep tersebut? I thought sebab Bunga Ngerembai ni macam serius, sedih, bunga. Macam first time bila dengar tajuk dia macam sedih je. Oh, dia merupakan sebuah cerita yang moden tentang tiga adik-beradik. Kenapa dia orang ni menghadapi kesusahan dan macam mana saya nak cakap, dia Struggle. struggle dalam kehidupan. Dia ada kesedihan dan akhirnya happy ending. I see. Okay. Berapa lama masa yang diambil untuk menyiapkan filem Bunga Ngerembai ni? Daripada awal sehingga habis adalah masa-masa 3 hingga 4 bulan. I see. Ni, kebanyakan filem yang dihasilkan mempunyai inspirasi tersendiri. Okey, mungkin Datuk ada inspirasi tersendiri lah untuk menghasilkan filem Bunga Ngerembai ni. Mungkin daripada past experience ataupun just a very random team yang Datuk sendiri nak cuba. Dia macam ni. Ramai yang mengatakan diorang buat cerita Iban ataupun filem Sarawak, tetapi bagi saya diorang tak buat Iban filem. Saya lepas tu saya nampak yang apa yang diorang buat tu kebanyakan epik. Saya nak cuba buat sebuah yang lain, 100% Iban, 100% Sarawakian dan modern. I see. Okay, kita tahu jugalah. Mungkin Datuk boleh bagi tahu siapa pelakon-pelakon yang menerajui filem Bunga Ngerembai ni yang menjadi hero-heroin dia. Oh. Mana tahu ada. Ya. Ataupun memang dah tak pakai tidak menggunakan tidak panggil pelakon yang famous, memang totally Datuk ingin mengenengahkan bakat-bakat anak Sarawak. Saya ingin mendengarkan bakat-bakat dari Sarawak. Hero dia adalah Rubian, juga daripada CBS dan Sylvia William, semua anak Sarawak. Ya. Dan Datuk sendiri pun merupakan berasal daripada Sarawak sendiri. Yes. Semua mengenengahkan bakat Sarawak. Okey. Bila tarikh tayangan Bunga Ngerembai, sebab seperti yang diketahui Bunga Ngerembai ini sepatutnya ditayangkan pada Gawai Dayak yang lepas, tapi disebabkan COVID ianya terpaksa ditangguhkan. So agak-agak mungkin saya tak boleh menetapkan harinya, tetapi kemungkinan tahun depan.
What if COVID ni still going on? Mungkin Dato' ada plan B. Ataupun memang akan tunggu sampai semuanya reda baru Dato' akan decide bila akan tayangkan. And di mana? Ya. Saya rasa saya terpaksa tunggu juga. Sebab ini adalah filem untuk ditayangkan di panggung. Selepas panggung baru kita boleh tayang dekat online ataupun TV station. Okey Dato', apa cabaran yang dihadapi sepanjang penghasilan filem Bunga yang Rembai ni? Mungkin Dato' boleh share sedikit. Bukan senang ya, sebab I think nak membuat penggambaran filem Iban, lagi-lagi ini merupakan adalah filem pertama Iban yang telah berjaya dihasilkan. Mungkin Dato' boleh share sedikit cabaran yang dihadapi. And harapan Dato'. Sekali, saya terpaksa convince saya punya partner Jerry Masan. Dia itu adalah producer. Sebab selama ini tak ada orang produce Iban film. Itu Betul. cabaran yang sangat-sangat yang pertama sekali. Lepas tu saya menghadapi pelakon-pelakon yang tak pernah berlakon dalam filem. Mungkin dia orang ada pengalaman dalam lakonan TV ataupun komersial tapi bukan filem. Ini sangat mencoba. Betul. Sebab personally saya tahu Datuk pernah jadi pengarah dekat filem-filem dekat Semenanjung. Ini adalah merupakan kali pertama saya tengok Datuk mengarah untuk filem Iban. Jadi mungkin Datuk boleh berkongsi dengan para penonton experience Datuk menguruskan nak direct. Okey, dekat Semenanjung ni macam ni. Dekat di Sarawak cabaran dia macam ni. Kekangan dia. Banyak perbezaan. Di semua tempat yang saya pergi, macam saya dekat China, semua telah disiapkan untuk saya hanya pergi untuk mengarah. Di Semenanjung saya punya backup sangat dekat dan saya boleh minta bantuan anytime sebab land transport. Di Sarawak saya menghadapi kesusahan sebab backup saya tak ada. Semua telah bawa daripada Semenanjung dan Hong Kong. Okey Datuk. Untuk pengetahuan penonton, filem Bunga Ngermai merupakan filem model Iban yang pertama dalam penggambaran dan filem ini juga kabarnya akan ditayangkan di luar negara. Boleh Datuk kongsikan sedikit dekat negara mana dan siapa yang terlibat tu? Saya ada invite producer dari China. Diorang pun telah bersetuju untuk menayangkan filem ni di China. Diorang pun ada datang juga untuk press conference masa kita bervisi launching. Ya. I see. Ada selain daripada China, mungkin Datuk akan berusaha untuk mengendengahkan filem ni di beberapa negara lain? Waktu sekarang ni saya tak boleh Nak kata. sebab Okey. saya lagi. Okey. Beberapa negara sudah datang untuk berbincang tentang ini, projek ini dan juga online TV. Netflix pun telah ada invite kita berbincang tetapi belum ada confirmation. I see. Tapi kita harapkan semoga ada berita yang baik lah untuk filem Bunga Ngerembai ni. Okey, perancangan akan Saya berharap lebih ramai lagi terlibat dalam filem di Sarawak.
Betul, betul, betul. Okey, perancangan yang akan datang, adakah akan terdapat Bungai Ngerembai 2 ataupun mungkin Bunga Ngerembai 2 ni akan dibuat secara bersiri? Siapa tahu? Uh, saya tak ada plan untuk buat series, tetapi kalau Sarawak TV nak minta saya boleh buat. Itu dekat belakang cerita ya Dato'. Mungkin boleh jumpa dengan, boleh propose dengan pada pihak yang berkenan. Okey, okey. Okey, selain daripada filem Bungai Ngerembai, Datuk pun dah banyak terlibat dengan filem-filem lain. Mungkin Datuk ada perancangan untuk menghasilkan filem. Mungkin bukan filem Iban, mungkin filem bahasa lain yang mengenengahkan bakat-bakat dekat Sarawak juga. Ada, saya ada next film akan di shoot dekat Sarawak juga. Ya, filem action, full action dan melibatkan artis yang dah ada nama kuat di Semenanjung, di Malaysia. I see. Tapi itu dekat Sarawak dan melibatkan artis-artis Sarawak. Filem ni nanti akan berbahasa Melayu atau Melayu Sarawak ataupun mungkin ada bahasa Iban ke apakah? Saya cuba nak jadikan dia dalam bahasa campuran. I see. Gabungan pelbagai etnik. Ya, I see. macam-macam punya bahasa. Buatkan dia jadi bahasa harian Malaysia. I see. Itu merupakan projek akan datang. Mungkin projek terbaru daripada Datuk sendirilah. Daripada bos saya. I see. Saya tahu sepatutnya saya sudah mula shoot sekarang, tapi oleh kerana COVID dan saya punya projek di China juga menunggu saya, so saya tak boleh menetapkan bila saya start. Kiranya pandemik COVID-19 ni telah menyebabkan ada beberapa projek tergendala. Jadi banyak. Datuk pun tak dapat nak buat apa-apa dulu, so Datuk terpaksa tunggu keadaan reda. Yes. Okey. Okeylah Datuk, terima kasih sebab sudi meluangkan masa dengan kita dalam Borak Teh Peng, berkongsikan dengan para penonton tentang filem Iban Bungai Ngerembai. Terima kasih. Jadi terima kasih Datuk. Okay, thank you very much. See you again. Okey, kami dari Borak Teh Peng merasa bangga dengan pencapaian penghasilan filem Iban Moden Bungai Ngerembai dan mengharapkan filem ini mampu setanding dengan filem-filem yang boleh menembusi pasaran global dan seterusnya mengangkat Sarawak di persada dunia. Jadi kepada para penonton di luar sana, jangan lupa untuk menyokong industri perfilman tempatan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dari Zel. Kita jumpa lagi dalam segmen akan datang. Hidup ni Nana, tang semua nak ada reti. Asal aku bergedek jangan penghidup diri. Sebab aku hidupku dah ada reti. Tidak nak ingat kerja aku, nak titiak ke ajar dari aku, sikit mati. Dah ketua agak hidup, uji pedak dunia orang. Dunia Tuhan ada penghujung, jangan mati. Kembali lagi dalam Borak Teh Peng. Hari ini Nurul nak borak mengenai acara Lumba Bot Kuasa atau dikenali sebagai Power Bot.
begitu ikonik untuk masyarakat Sarawak, terutamanya penduduk di Kapit. Pada acara ini juga kita dapat melihat kemahiran dan kreativiti penduduk tempatan dalam mengubah suai, rupa, bentuk serta kuasa enjin bot masing-masing. Oleh itu, saksikan video ini. Nama saya Daniel Balo. Okey, ini pilot untuk bot ini tadi. Nama dia Jos, pilot dia. Tim kami ini memang berasal daripada Kapit. Pilot dia pun berasal daripada Kapit. Semua bot ini pun customize daripada Kapit. Memang kami semua ni enjin pun semua customize daripada Kapit. Oh, nama saya Ramles. Saya dari Belaga. Murum Belaga. Dari Manggan. Saya kenyah dan umur saya 22 tahun. Memang ni bot sendiri. Big Rembo ni dari kawan saya bikin nama lah. Rumah kereta kita tahu trek sentiasa macam tu kan, mana ada corner mana tu, dan dia tidak akan berubah lah. Jadi yang kita powerboat dekat air ni dia sentiasa berubah lah keadaan air, satu lap lain lagi, satu lap lain lagi keadaan air lah. Saya berasal dari Kapit lah. So hari ini saya join powerboat untuk support kita punya local powerboat lah. Saya menyertai event macam kategori tunnel 50 horsepower lah macam tu. Harap semua berjaya lah nanti.
嚟甲邊周轉是19非常幾年，特別我 start 周轉是15歲失去，再到我今年64歲，嗰時周到轉，但之中我是使雙點嘅隊，我代表雙使一轉，各位頭家用招，有時贏，有時輸，你看講啦，今日 OK，我日第一ต่อไม้是爭邊啦，你看講啦。So, 我盡乜嘢啦，都係雙點啦，就係咁講，我本係失去雙。Ya, kalau macam kita tengok tahun depan lah, kita tengok ada harapan lagi, lain kali kita boleh cuba lagi. Hai, kembali lagi dalam Borak Resipeng. Kali ini Gas bersama dengan seorang anak muda. Actually berasal dari Sarawak tetapi sekarang menetap di Semenanjung. Jadi tanpa melengahkan masa, Gas perkenalkan kepada anda seorang Insta famous, Atalia. Hai Atalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat tak? Baik, sihat. Buat apa je pagi-pagi ni? Study. Cakap pasal tadi, Atalia merupakan seorang pelajar SPM 2020 juga kan? Yes. Okay. Sebelum kita nak masuk ke topik belajar ataupun SPM dan cabarannya semasa pandemik COVID-19 ni, kita nak maklumkan juga kepada anda bahawa Atalia ini merupakan seorang Insta famous dan bilangan pengikut beliau di Instagram hampir mencecah 400,000 orang. Banyak tu. Golongan artis, pelakon ataupun penyanyi pun susah nak capai bilangan follower yang banyak macam tu. Jadi apa perasaan Atalia mula-mula dulu apabila bilangan follower Atalia semakin hari semakin naik mendadak? Apa perasaan tu sebenarnya? Boleh tak kongsikan? Sebetulnya first memang terkejut sebab saya pun tak tahu apa yang saya buat sampai dapat banyak tu. Tapi saya pun macam tak apa, maybe orang suka tengok or maybe orang tak suka tengok, tapi terkejut. Tapi it's okay, just keep going. Actually lah, personally bagi Atalia, apa konten ataupun yang ditunjukkan oleh Atalia di social media yang membuatkan orang ni nak follow Atalia? Kalau sejujurnya, kalau saya, tak tahulah untuk orang luar sana, tapi kalau untuk saya, maybe sebab saya start dengan slang or tagline yang nak apa kau tok tu. Kalau buat tagline tu, 1, 2, 3. Tagline Atalia. Nak apa kau tu? Nak apa kau tu? Oh, dia tangan mesti kena screen Yes, kena ketuk. Okay, sekali lagi Gas try Nak apa kau tu? Approve? Yes. Okay, kita nak cakap juga pasal SPM tahun 2020 ni. Cabarannya memang lain macam sekali sebab dengan online learning, tak ada physical class. Tapi sebelum tu nak tanya Atalia science side ataupun art stream? Saya art stream. Art stream. Okay, apa cabarannya sebenarnya bagi Atalia untuk pelajar SPM tahun ini? Apa sebenarnya cabaran utama yang dihadapi oleh mereka? Dia punya momentum tu, I would say. Sebab saya sendiri pun terkesan juga, like momentum tu tiba-tiba flop. Sebab yelah kalau pergi sekolah, everyday kita kan stable kan. Malas ke, tak malas ke, pandai ke tak pandai, tetap stable. Because tetap ada benda yang masuk setiap hari. Tapi bila dah MCO ni, dia macam ada online class tapi tak berkesan as how it is in school. So that's my opinion. So, how you encounter all the challenges? Like, we know that we cannot change this situation kan? Kita tak boleh ubah keadaan ni. So, apa inisiatif Atalia untuk atasi cabaran COVID-19 ni? I would say make yourself consistent. Like as for myself, I try my best to make myself consistent. Although dia macam susah sikit sebab I have a job on the side juga and I have pressure to deal with.
macam mental pressure as well. Yelah sebab with social media it's toxic juga kan. So I have to do that and I have to do studies also. So basically I need to try my best to be productive as I can lah. I see. Kena jaga masa, timing, Yeah. schedule, Yeah. and then kena pandai take care of our mental health lah supaya tak stres kan. Yes. Sebab kalau stress tadi tak function juga. Kan. Cakap mengenai mental health ni, Atalia ialah Mr. Famous dekat Instagram. Ramai yang mengikuti Atalia, terutamanya golongan remaja. Kita nak cakap mengenai cyberbullying. Personally, pernah tak you alami experience of cyberbullying ni? Actually, so far this month is the worst. Banyak kali kena. It's really sad juga. So dia macam ni, like at first fine, maybe orang pick up salah silap yang Atalia buat in videos and stuff, right? Tapi we're learning, everyone makes mistake, no one's perfect. Tapi lama-lama bila orang tu dah macam petik, it leads to cyberbullying, which is benda tu tak jadikan hal, tapi dia jadikan hal. Or maybe it leads to body shaming. That's the sad and pathetic part of it. The saddest part of cyberbullying, diorang mesti kaitkan dengan body shaming kan? Yeah. Yes. Or family. They will talk about family. Adakah masalah yang dialami oleh Atalia ini berkait rapat dengan cerita yang tersebar baru-baru ini dengan seorang pelakon di Malaysia? Lebih kurang. Tapi memang benda tu jadi wild sikit. Tapi in my opinion orang tak tahu cerita sebenar sebab memang betul kita orang keluar atas urusan kerja and benda tu pun dah di clarified kan in the press conference sampai kita orang kena buat press conference sebab benda tu dah jadi out of control. So yeah, apa pun. It's just genuine working buddy friendship macam tu. Tapi biasalah orang anggap umur jauh lepas tu buat video habis. So kalau buat video dengan lelaki dia habis. So do you know who's actually the perpetrators? Siapa actually yang di sebalik cyberbullying ni? Do you know? Maybe you boleh agak-agak siapa diorang ni sebenarnya yang mungkin try to bring you down? Can you guess maybe some of them? You mean specifically or age or? I mean, maybe you have issues with someone else before, so maybe you think, maybe benda ni semua disebabkan oleh dia. Yeah, actually ramai je macam tu. Like some friends yang tak ada buat salah, tapi maybe sebab tak tahu diorang, I tak tahu why, tapi they decided to just leave me just like that. Tak ada gaduh, tak ada apa, but I was nice to them. Lepas tu one day they just backstab me like that. Macam they just send hate tweet. Well, I pernah tolong diorang banyak. Macam diorang pun ada yang terlibat dalam an issue juga. Maybe a social media person juga. Diorang terlibat dalam issue. I helped them before, but at the end I juga yang kena backstab. So ada juga yang macam tu. Okay, tak apa. Ini adalah something yang sekarang ini makin menjadi-jadi dalam social media. Ia terpulang kepada individu itu sama ada tahu macam mana nak handle ataupun tidak. Jadi sebenarnya lah, personally bagi Atalia rasa apa faktor yang membuatkan mereka ini tend to cyberbully you? Apa sebenarnya? I wouldn't just apply this to myself, tapi I akan apply this to maybe every social media person out there. Maybe it's because they're stressed out, then they don't know where to lash out. So diorang just lash it out dekat random people and lagi-lagi with orang big names. Because as I've noticed, being in this entertainment industry for quite a while now, like even though I'm just on social media, dia macam when one person put hate comment, kalau ada orang lain agree, then it will go and go and go and go and go. And sometimes they will even make friends over there. So benda tu macam it's a good thing for them. Yeah. So, It's not it's not healthy. Yeah. But I don't know. It's just how it goes now. And lagi-lagi with MCO, everyone's on their phones, on social media. That's the only thing that everyone is attached to. So yeah, that's even worse. Atalia setuju tak? I mean like, do you agree if I said that actually golongan yang membuli cyber ini kebanyakannya adalah remaja perempuan? Setuju tak?
I would say maybe remaja. Yeah, I tak tahu nak cakap macam mana remaja perempuan ke lelaki sebab so far in my situation ada je perempuan lelaki. Tapi yes, I agree mostly perempuan lah. Yeah. And the saddest part is when ada budak kecil pun ikut juga cyberbullying tu. Oh, tak tahu Yes. nak apa kan. Tapi cute lah. Janganlah. Yang kecil-kecil tu jangan berjadi dengan cyberbullying ni. Tak sihat. Kan Sebab sekarang macam dunia I ada adik. So macam I tak boleh imagine kalau adik kecil I letak komen macam tu dekat orang. Macam what? Macam no. kalau dah kecil-kecil buat macam tu nanti dah besar jadi apa pula. So better parents juga mainkan peranan yang penting. Kena pandai kontrol penggunaan social media, internet dalam kalangan anak-anak kecil ini. Okey, itu pasal cyberbullying. Kita nak tanya juga mengenai lagu baru Atalia. Okey, sebelum kita nak tanya mengenai lagu ni, boleh tak belanja sikit je lagu tu? Special untuk program buat Atas Sipeng ni. Mereka semua tunggu Atalia. Okay. Right, ready? 1, 2, 3. I can feel your body next to me. All the words you told me to believe. And I wonder if you think of all of these of me. Tu je. Boleh tak ceritakan konsep lagu ni ataupun cerita di sebalik lagu ni? Adakah ianya berkaitan dengan penyanyi tu? Tak. Tapi actually starting lagu ni je actually really short sebetulnya. Just dekat piano sebab kalau ada yang follow Atalia kat Instagram, memang tahu bila ada je Atalia post pasal lagu sendiri, adalah tu feeling tu. So adalah benda tu jadi macam tu lah. So Atalia jenis yang macam luahkan perasaan through music sebab through music it's like a way I get to luahkan my perasaan indirectly. Macam taklah directly to the person tapi macam berbunga-bunga kan. So yeah. So lagu List of Me tu actually it was just a 15 seconds punya song in the first place. And then my friend, dia decided to arrange balik lagu tu. And then I was like, let's try to finish this song. So I write. And then habis. And yeah. And honestly, it was all done virtually. So memang dia macam lagu tu dekat arranger tu dekat apa tu? Arranger lagu tu dekat tempat lain, I kat tempat lain. So macam I record kat sini, orang tu kat situ. So yeah. Atalia ni hebat lah. I mean like you are so, I don't know, but at this like age, you boleh buat macam-macam tau. You menyanyi, and then kalau tak silap you ada produk penjagaan rambut sendiri, kan? Macam mana actually you boleh bagi masa tu? Sebab nak jadikan cerita tahun ni pun you nak ambil SPM juga. Nasib baik kena postpone bulan Februari tahun depan. Betul tu. Basically Atalia ni jenis yang I tak boleh go out there and be unplanned. Sebab first thing akan lupa, and second thing nanti jadi serabut, tak tahu where to start or where to end or how to end. So in my opinion, I would always have this journal where I would usually write. Macam okay, this time to this time study, this time to this time class, this time to this time kalau ada video yang belum buat tu buat, and this time to this time apa lagi. So yeah, and that's first. And second thing, I have a great support from my family as well. So they help me to arrange stuff juga lah. Talking about Atalia's family, actually untuk makluman semua, Atalia adalah anak kepada penyanyi kelahiran Sarawak, Sharifah Zarina, yang terkenal dengan lagu Langit Ketujuh, kan? Yeah. Okay Atalia, last but not least, si rindu ke Sarawak? I think your last time pulang Sarawak before the PKPB kan? Sempat pulang Sarawak kejap lah. The second one, like after Raya lah. Yeah. Si Sarawak, laksa. Rindu, of course rindu. My family miss Yaba, so yeah. Nah, yeah. Sebab berkumpul di rumah nenek kita di sini, kampung Nombor kan. Expose. Okay. So maybe kita boleh beri inspirasi especially pada anak-anak Sarawak yang mungkin mau juga menghasilkan konten, menghasilkan lagu-lagu best macam yang kita bola. Maybe you can inspire them before kita habiskan temu bas secara maya tu, Atalia?
So I would say out there, memang there will be people who will hate you. There will be people who akan try their best to let you down. No matter if you're famous or you're not famous, no matter if you don't have friends or you have friends, there will be always people who hate you, and you should keep that mindset. But on the good side, if you keep that mindset, that is what it keeps you going. So Simple, precise, but so inspiring from Atalia. Thank you so much, Atalia, for your time. only ourselves, we would know ourselves. Like only you guys would know what you guys are capable of to do. So Exactly. you yourself need to form your shape, not other people. Other people don't have the rights to form you. So you have to always put your effort and never give up. That's Yeah. for me. Exactly. Betul. Tepat sama sekali. Kita kena jangan selalu fikir sangat apa yang orang dok cakap ni. We have to be ourselves. Yang penting kita tahu niat kita ikhlas. Kita buat benda yang baik. InsyaAllah dibalas dengan perkara yang baik juga. Terima kasih Atalia kerana sudi bersama dengan kami dalam Borak Tesipeng. Thank you so much for your time. Okay. Dan Borak Tesipeng tu, what if kita pula sama-sama your tagline. Sebab disebabkan tagline tu, orang-orang Semenanjung kenal bahasa Sarawak sebab sedikit. Yes. Sometimes Okay, jom. naknya Sarawak also they only say, aku tahu nak pakai tu je. So kita buat lagi sekali to wrap up this conversation, okay? 1, 2, 3. Nak pa kau tu. Okay, bye-bye. Thank you. Bye.